Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera pada abangku yang dirindui selalu. Okay, apa khabar semua? Harap semua okey lah, steady Okey, hari ni gitar istimewa bang, gitar special. Saya banyak mendapat pertanyaan lah pasal gitar RC Strom ni kan. Okey, bersama dengan saya ni adalah gitar RC Strom, sebuah gitar jenama yang tidak terkenal tetapi sedang meningkat naik. Okey, jadi gitar ni dia bukan gitar fake, dia adalah sebuah gitar jenama sendiri yang tidak terkenal kan. Jadi gitar ni dia buatan daripada China lah Jadi gitar ni memang sedang meningkat naik lah. Kalau kita search dekat online memang banyak sangat lah dia jual gitar ni kan. Okey, jadi gitar ni memang banyak sangat yang dah dibuat pada gitar ni. Jadi kalau saya tunjuk macam ni nampak macam tak ada apa-apa kan. Jadi okey, saya ceritalah sedikit yang saya ingat lah masa sepanjang proses nak set up gitar ni. Okey, yang pertama sekali, gitar ni masa baru sampai memang dalam keadaan yang lengkap lah yang dia ada tali, ada tuning dan sebagainya lah. Jadi first saya punya postmortem, saya punya observe pada gitar ni. Jadi saya tinjau tengok, saya dapati dia punya tali memang tinggi lah sangat-sangat tinggi. Lebih kurang 1.7 ke 2 mm, saya pun tak berapa ingat kan. Jadi memang tinggi lah, memang tinggi sangat. Lepas tu dia punya fret ni ada macam karat lah ada karat dan sebagainya. Lepas tu dia punya fretboard dia, color dia macam kusam sikit kan, macam pudar, bila kita tengok pun macam tak sure kan. Okey, lepas tu okey, tak apa. Jadi saya macam biasalah, saya buat simulasi setup dulu. Jadi saya buat setup simulasi tu, maksudnya daripada string yang sedia ada tu kan, saya tak terus buka tadi, saya setup balik ikut modus operandi yang biasa saya buat lah pada gitar-gitar yang macam ni kan. Jadi daripada 2 mm tadi tu saya turunkan, saya setup balik, saya cubalah 1 mm tanpa buat fret labeling dulu lah, sebab kita nak tengok dia punya apa kondisi dia lepas kita dah buat simulasi tu kan. Okey, dia macam pada saya ni memang jadi macam polisi saya nak setup sesebuah gitar lah kan. Sebelum kita nak memulakan yang final setup untuk gitar ni, memang saya akan buat simulasi dulu. Setup secara simulasi tu pada saya sangat penting sebab dia dapat mengelakkan kita daripada try and error. Jadi bila kita try and error pada tali yang lama kan, pada kondisi yang lama tu, jadi kita tak menghadapi masalah untuk kita nak buat setup yang finalnya kan. Jadi saya pun turunkan daripada 2 mm tu kepada 1 mm, saya adjust truss rod, lepas tu saya turunkan dia punya saddle dan saya saya turunkan lah dia punya tali tu kan. Saya turunkan sikit, saya buat sikit neck relief sebab saya tengok dia punya upbow tu terlampau sangat. Bila saya letak notch ruler tu, jadi notch ruler tu boleh nampak dia punya gap yang ketara lah antara dia punya metal ruler tu dengan kayu fretboard tu, memang ada gap yang banyak. Jadi sebab tu tali tu jadi tinggi, sebab dia upbow macam tu terlalu melampau sangat. Jadi saya lepas saya setup truss rod, jadi saya dapatlah setup tu 1 mm, sama macam saya setup Ibanez RG, sama macam saya setup Jackson LTD semua kan. Jadi hasil dia macam ni lah bang. Hasil dia bila saya main tu memang buzzing teruk lah, memang buzzing teruk. Jadi daripada situ saya tahulah apa masalah utama gitar ni. Dia bukan saja melibatkan uneven frets, tetapi dia melibatkan kesemua fret ni boleh dikatakan dia tidak rapat dengan fretboard kan. Jadi ini biasa berlaku lah untuk gitar-gitar OEM macam ni kan. Dia memang biasa berlaku lah masalah fret ni. Memang dia tak gam dan dia cara dia hammer tu dengan cara yang tak proper lah Dia sebab apa bang? Sebab bila fret ni, fret nickel ni kan, fret yang dia pasang ni, fret besi yang dia pasang ni,
kebanyakannya kalau gitar-gitar macam ni memang dia pasang fret yang berkualiti rendah. Bila jenis yang berkualiti rendah tu, okey, dia punya fret wire tu dia kan ada radius kan. Okey, dia radius. Lepas tu fretboard tu bila kita nak paku kan. Okey, kita nak paku, kita hammer. Jadi bila kita hammer terus daripada sini ke sini kan. So, hammer macam tu kan. Kita ketuk. Jadi bila kat sini dia okey. Tapi bila kita hammer dekat sini dia akan terangkat. Kan? Dia akan terangkat. Kalau kita ketuk balik dekat sini, nak bagi dia bendam balik, nanti kat sini pula dia terangkat. Dia kebanyakannya kalau yang jenis berkualiti rendah memang dia macam tu. Jadi saya tengoklah setiap satu fret tu kebanyakannya memang dia tak rapat dengan fretboard. Kita boleh nampak lah ada gap kan. Jadi bila ada gap tu kita tak boleh terus buat leveling. Kita kena benamkan dia dulu. Kita kena bubuh super glue dan kita kena clampkan dia supaya dia rapat dengan fretboard dan memudahkan kita buat kerja-kerja fret leveling. Jadi untuk case gitar ni saya clamp daripada fret 24 ni, fret 24 ni sampai fret 1 saya clamp satu kan. Daripada sini sampai sini saya clamp. Sebab kita nak jamin dia punya rapat dengan fretboard tu adalah rigid. Dia rigid, dia static kan. Sebab bila kita nak buat fret crowning tu, after kita buat fret leveling, kita akan buat fret crowning. Jadi bila kita crown fret tu, kalau kita tak clamp, kalau fret tu tak rapat, jadi bila kita kenakan sedikit pressure, fret yang kita dah buat leveling tu dia akan terangkat naik kan. Jadi benda tu no point lah kalau kita buat fret leveling kan. Sia-sia je. Jadi lebih baik saya ambil pendekatan untuk clamp dulu kan. Saya ambil masa dalam setengah jam jugalah untuk clamp daripada sini sampai sini. Jadi bila dah okey, barulah saya boleh buat kerja-kerja fret leveling dan crowning. Okey, jadi bila tengok dalam keadaan gitar sekarang ni memang dia dah rapat lah. Dia dah rapat sebab saya dah bubuh super glue kan. Super glue tu memang bila kita sapu dekat tepi celah tu kan, memang super glue tu boleh masuk terus dalam slot tu sebab dia ada gap. Kan? Sebab dia ada gap. Jadi lepas kita clamp kan, kita tak boleh hammer bang. Kita tak boleh hammer. Macam kita tengok kan, okey fret sini tinggi, sini rendah kan. Kita hammer benda tu pada saya dia tak menyelesaikan masalah bang. Dia tak menyelesaikan masalah. Dia memburukkan masalah lagi ada kan. Sebab ada separuh orang tu dia beranggapan kalau fret tu tak tinggi, ketuk dengan hammer settle. Dia tak settle bang, dia tak settle. Kita ketuk belah sini dia akan naik belah sini. Kita akan ketuk belah sini dia akan naik belah sini. Jadi cara dia adalah kita kena benamkan fret tu secara synchronize. Maksudnya kita kena gunakan pendekatan press ataupun pendekatan kaedah clamp. Saya dah clamp semua. Jadi saya check tak ada saya punya pisau blade tu tak boleh masuk bawah tu kan. Saya masukkan kertas. Saya masukkan kertas kat tepi ni pun dia tak boleh masuk kat celah tu kan. Maknanya dia dah rapat lah. Jadi bila dia dah rapat tu barulah saya buat start kerja-kerja fret leveling. Lepas tu macam biasalah kita buat fret crowning. Sebab fret crowning ni kita nak bulatkan balik, kita nak shapekan dia balik fret yang dah petak tadi tu kepada bulat semula kan. Jadi yang inilah cabaran kerja yang sebenarnya untuk kerja-kerja fret leveling. Sebab apa bang? Sebab fret ni dia ada 24 batang kan. Jadi kesemua 24 batang tu kita kena make sure benda tu perfect kan. Perfect tu dia merangkumi dia punya kilat, dia punya smooth kan, dia punya shape dia okey, dia tak ada petak kan. Sebab dia kalau petak tu dia berbucur bang. Bila dia berbucur ni dia ada risiko untuk dia makan tali tu. Jadi tali tu boleh putus. Seterusnya bila dah buat fret leveling dan sebagainya, jadi fretboard ni saya treatment balik. Saya treatment balik kan. Jadi colour dia dah nampak cantik kan. Colour dia dah nampak hitam, ada warna lah kan, ada warna sikit. Lepas tu dia punya colour dia shining. Bila dia kena lampu tu dia shining kan. Jadi saya bubuh minyak kayu jati lah. Saya bubuh minyak kayu jati tu kan. Saya biarkan dia dalam 10 minit supaya dia meresap masuk ke dalam. Saya tak bubuh banyak bang, saya bubuh sikit je. Sebab kalau minyak bila kita bubuh banyak-banyak kan, dia bertakung dan sebagainya, nanti dia masuk dekat celah-celah slot tu dan dia berisiko untuk menyebabkan super glue tu jadi lekang. Bila dia lekang tu, dia berisiko untuk fret tu jadi terangkat balik kan. Bila kita main macam tu, dia akan boleh lama-lama dia boleh ternaik balik kan. Yang itu yang boleh buatkan gitar tu tiba-tiba buzzing kan. Bila kita main gitar ni, asal dulu aku main kat sini tak buzzing, tiba-tiba buzzing kan. Sebab apa? Sebab ada risiko fret tu glue dia dah lekang dan dia ternaik kan. Dia ternaik tu kadang-kadang bukan disebabkan aktiviti, tapi disebabkan suhu, cuaca, sejuk, panas kan. Dia punya getaran. Sebab bila kita main tu, benda ni semua dia ada vibrate. Dia ada vibrate. Jadi kalau fret yang berkualiti rendah dan glue yang dia pakai tu lekang, memang dia berisiko lah boleh naik kan.
Jadi walaupun dia naik sikit, tapi dia still akan naik. Every mm is countable. Jadi bila dia countable tu, bila dia naik sikit, bila kita tekan dekat sini, memang dia akan buzzing lah kan. Walaupun sikit memang dengar. Setup yang final saya dapat untuk gitar ni adalah 1 mm di fret 12 tali 1 dan 1.2 mm di, tali 6 di fret 12. Jadi saya dapat bunyi dia macam ni. Dia punya bunyi dia sama je kan. Dia ada bunyi fat. Jadi bila bunyi dia fat, dia jadi lunak. Lepas tu dia punya bunyi dia konsisten. Kalau saya buka delay, so dia jadi macam ni. Jadi sedap lah, gitar ni dah okey. Alhamdulillah saya dah dapat achieve balik dia punya tone. Playability alhamdulillah lah, dah okey lah kan. Okey, lepas tu intonation. Okey, dia punya intonation. Jadi intonation dia saya dapati ke semua note bila saya tekan kan. Bila saya open string, saya tuning tu dia okey. Dia punya indicator tuner tu dia okey kan, neutral. Jadi bila saya tekan fret 12, dia jadi sharp. Jadi bila jadi sharp tu, kita tarik dia ke belakang kan. Tarik shader ni ke belakang. Yang mana flat tu kita tolak dia ke depan. Kan? Alhamdulillah lah saya dapat bunyi yang synchronize kan. Dia jadi macam ni. Jadi bila kita sebut pasal intonation ni kan, selain daripada kita compensate balik dia punya saddle kat belakang ni, selain benda tu kita kena buat dia punya fret leveling dengan amali yang kalau ikut kaedah yang betul dia akan jadi yang okey lah kan, yang perfect. Jadi kita cubalah dapat seperfect yang mungkin untuk dapatkan intonation yang betul bila kita fretting dekat note kan. Jadi bila semua dah synchronize, macam mana kita main dekat bawah, macam tu kita dapat main dekat atas dia punya note dia tu. Macam mana dekat mana-mana note kita main dia synchronize, dia tak lari kan. Mana-mana kita main bunyi dia sama je kan. Dia jadi macam ni lah.
silap. Kita dengar dia punya sound clean dia kan. Yang tadi tu adalah bridge pickup. Okey, kita try neck pickup. Kita dah buat neck relief dalam keadaan low string action, so kita nak tekan power chord tu sedap kan. Sedap, dia letak je dia dah bunyi kan. Dia kita tak penat. Jadi neck relief dengan dia punya datum line untuk string action kan, dia kena synchronize. Jadi sebab kita naklah tali tu rendah, dia tak buzzing kan, dan kita nak buat apa nama ni, pitch harmonic tu senang kan. Sebab dia kalau tali tu terlalu rendah, kita tak boleh nak buat pitch harmonic dekat sini kan, sebab dia dah tak ada space nak bergetar kan. Jadi sebab tu penting kalau kita buat neck relief dengan string action punya datum line tu dalam keadaan synchronize kan. Jadi bunyi dia flat, flat pula, bunyi dia fat, lepas tu dia tak buzzing dan sustain dia panjang kan. Dia tak ada gangguan, dia straight dia bunyi dia kan. Lagi satu, bunyi dia konsisten, dia tak ada bunyi bingit, dia tak ada bunyi tajam kat tengah-tengah tu, dia tak ada bunyi bergetar dekat ujung-ujung tu, dia straight je, dia straight forward kan. Okey, jadi gitar ni pun saya dah buat pickup tuning. So jadi bunyi dia balance kan, sebab saya dah buat pickup tuning dekat sini kan. Pickup tuning dia tak terlalu rapat, dia tak terlalu jauh, dia tengah-tengah je kan, sebab saya pakai amp besar untuk buat pickup tuning. Jadi saya boleh dengar loud and clear. Kalau decibel tu terlebih ke terkurang ke, saya boleh dengar dekat sini kan. Jadi dalam string action yang macam ni kan, memang just nice, kita nak pegang sedap kan. Nak pegang tu sedap je. Kalau kita nak buat macam ni pun senang kan.
Boleh lah sikit-sikit kan. Okey, jadi sebagai mengakhiri episod kali ni kan, jadi saya nak share sikit lah tentang gitar RC Strom ni kan. Macam yang saya cakap pada di awal video tadi tu kan, saya mendapat banyak pertanyaan lah tentang gitar ni kan, fake ke, orang takut nak beli kan. Jadi macam gitar-gitar RC Strom, Devisor, Palmer, lagi apa lagi, BLW, Gilbert dan sebagainya kan, dia adalah satu kategori dengan gitar macam ni, RC Strom ni kan. Jadi kalau kita nak beli online kan, secara dalam talian tu, kita boleh tengok pihak-pihak kilang, pihak-pihak dealer yang jual gitar OEM sini, dia punya iklan cantik bang. Dia punya iklan tu nampak profesional kan. Dia punya grafik, dia punya susunan gambar tu semua cantik. Dia punya font kan, dia punya maklumat dalam tu semua lengkap kan. Jadi bila kita tengok tu cantik lah, sedap, nampak profesional kan. Jadi kalau nak kata gitar fake tu, senang je bang. Gitar fake ni, gitar tiruan kan, dia menggunakan jenama yang tiruan. Macam contoh gitar Gibson yang original tu, dia buat benda yang sama tapi bukan di kilang Gibson. Dia buat kat tempat lain, dia buat sendiri kan. Dia buat, tak tahu lah dekat mana-mana dia buat kan. Jadi benda tu jadi tiruan lah sebab bukan authorized Gibson yang buat. Fender ke, Ibanez ke, dia macam minyak wangi lah bang. Minyak wangi pun ada yang macam LV ke, Boss ke kan. Pun ada juga yang pakai botol yang sama kan, dia pakai mold yang sama, dia buat botol yang sama. Jam Adidas, Nike apa semua kan, ada banyak tiruan kan. So gitar, jadi benda-benda tu semua tu dia menggunakan jenama tiruan. Dia buat benda tu, dia gunakan jenama tiruan tanpa kebenaran ataupun tanpa lesen. Jadi macam gitar-gitar macam ni kan, gitar RC Strom ni, dia adalah satu gitar yang OEM, kilang OEM tu, maksudnya OEM tu Original Equipment Manufacturer. Maknanya kilang tu dia buat satu gitar yang tak ada jenama dalam kuantiti yang banyak dan kemudian dia pasarkan di bawah jenama yang lain. Macam contoh gitar ni masa kilang ni buat kan, dia headstock ni dia tak ada nama bang, dia kosong. Dia kosong. Lepas tu company yang buat ataupun dealer yang jual jenama RC Strom ni kan, RC Strom ni, jadi dia suruh kilang tu bubuh jenama dekat sendiri kan. Lepas tu dia keluarkan lah, dia jual lah kepada dealer tu, kilang OEM tu dia jual kepada dealer tu di bawah nama RC Strom. Daripada tak ada jenama tu, dia jadi dah ada jenama kan. Jadi yang ini bukan gitar fake. Macam Fender, Gibson, Dean dan sebagainya, yang itu pun OEM tapi dia lain sikit, dia OEM dan ODM. Maksud ODM tu adalah Original Design Manufacturer. Maknanya dia design benda tu dan dia buat. Jadi maknanya dia ada R&D sendirilah. Dia ada R&D sendiri, dia ada pasukan engineer dia sendiri yang buat gitar tu, yang jenama tu kan. Jadi kalau macam gitar macam ni, dia adalah OEM, dia bukan ODM. Dia bila ODM tu maksudnya dia ada design dia sendiri kan, dia ada R&D dia sendiri macam Fender tu kan. Jadi kepada sahabat-sahabat yang nak beli gitar macam RC Strom, Gilbert, Devisor, BLW dan sebagainya kan, kalau boleh cari gitar, beli gitar yang ada siap package setup. Sebab gitar macam ni bang, kalau kita beli daripada seller yang tak setup kan, memang susah sikit lah kita nak main. Memang dia punya main tu tak shock kan, tak best. Ada buzzing, tali tinggi, neck bengkok, intonation out kan. Benda tu semua memang lazim kalau untuk gitar-gitar OEM ni, pasal dia jual dalam kuantiti yang banyak. Mana mungkin dia nak jual 10,000 gitar semua nak set up bang, 10,000 memang tak larat lah bang. Jadi kalau boleh beli gitar yang macam ni, yang ada package setup. Kalau beli direct daripada online, daripada kedai, kalau boleh memang gitar tu kena setup lah kan. Memang kena setup balik, buat fret leveling, buat intonation balik, servis mana yang okey kan, mana yang patut tu, memang kena buat lah bang benda tu. Jadi macam gitar ni saya dah servis dia punya wiring. Saya dah buka dia punya cavity dalam ni dan saya bubuh, saya spray dengan contact cleaner. Dia sebab apa bang? Sebab dalam cavity ni bila kita tutup, dalam tu dia udara panas terperap dalam tu. Jadi bila gitar tu dia ada kena dengan suhu sejuk ke dan sebagainya kan. Jadi dia ada uap dalam tu, dia jadi meruap dan dia membuatkan besi-besi dalam tu teroksida. Sebab dia meruap ni, sebab uap ni dia air kan, dia cari besi. Jadi bila dia cari besi tu, besi yang kena air tu dia akan teroksida.
Jadi kalau macam besi memang dia akan karat. Kalau macam benda timah macam pot dalam tu, dia akan dia tak karat, dia jadi macam ada benda pasir-pasir melekat kat situ kan. Dia jadi pudar, dia jadi putih kan. Tu maknanya dia dah teroksida ataupun dia dah oxidize. Itu yang kadang-kadang bila kita pulas volume ni kan, ada bunyi krak 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 dekat amp kan. Pasal apa? Pasal dia punya slide dalam tu dah ada pasir dalam tu kan. So memang kena buat servis lah. Kadang-kadang bukan dia punya volume knob ni je, dia punya selector kan. Dia punya selector dalam ni pun kadang-kadang bila kita tekan tu kejap bunyi, kejap tak bunyi kan. Jadi macam biasalah saya pakai M Marshall ni dengan kabinet Randall ni, ada mic dekat situ saya record. Jadi macam inilah bunyi dia kan. Okeylah, saya berhenti sampai sini je dulu untuk episod kali ni. Semoga kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.